Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, berkenaan dengan apa soalan yang Kiki tanya kesempatan tadi kan. Dan sebenarnya kalau ikut dalam Quran Karim, dua ayat sebenarnya, dua tempat. Tajuk tentang apa, Firaun minta kepada menteri dia binakan bangunan yang tinggi untuk dia intai Tuhan Musa. Satu dalam ayat surah Qasas 38. Qasas Qasas, dan satu lagi dalam surah Ghafir. Ayat 37. Dua tempat. Dia sebenarnya daripada ayat berkenaan, conclusion yang kita direct kita faham adalah Firaun dia bina bangunan untuk intai Tuhan Musa kerana Musa kata Allah di Atas. itu sebenarnya. Jadi itu jawapan itu yang kita kata orang yang paling tak bijak pun baca faham. Kenapa dia nak, dan dia kata aku rasa Musa bohong. Mana dalam apa? Dalam kata-kata dia Tuhan di atas. So itu masalah asal. Jadi perbuatan memperolokkan tentang apa kata nak naik kapal terbang Allah di atas, ini adalah kata-kata kufur. Menidakkan apa yang datang dalam Al-Quran Karim. Bahkan benda ni kalau kita faham balik pada asal, Nabi SAW sendiri dalam hadis yang sahih datang seorang sahabat, dia dua riwayat. Satu riwayat tak sebut nama sahabat berkenaan, satu riwayat sebut nama sahabat tersebut. Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia actually ada kambing. Dia ada seorang hamba perempuan yang dia tugaskan untuk jaga kambing tersebut. Kemudian salah seekor kambing tu telah dicuri oleh serigala. Dia marah, dia lempang dia punya hamba. Lalu lepas tu dia menyesal. Dan dia jumpa Nabi SAW. Dan hadis ni sebenarnya memberitahu tentang hukuman bagi orang yang memukul muka hamba dia. Jadi Nabi SAW pun panggil perempuan tadi, bawa jumpa Nabi, dan Nabi pun tanya kepada dia. Soalan Nabi tanya kepada dia, Aina Allah? Allah di mana? Lepas tu dia kata fis sama. Nabi kata man ana? Aku siapa? Anta Rasulullah. Nabi kata pada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, atiqaha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia seorang yang beriman. So basically daripada kisah berkenaan dalam Al-Quran Karim ayat, dia sebenarnya kedudukan tajuk soalan di mana Allah ni, Nabi yang tanya. Sering berlaku ada orang akan persoalkan, kata macam kenapa tanya? Sebab Nabi tanya. Dan bahkan sebenarnya yang diajarkan kepada kita dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala di langit, di atas, bukan berada di mana-mana. Pada itu semua tu adalah satu ideologi atau fahaman yang muncul kononnya untuk membezakan Allah dengan makhluk. Lalu mereka menafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kedudukan di atas. Mereka kata kalau berarah, berkedudukan, maka bertempat di makhluk. Bahkan daripada fahaman ini jugalah keluarnya idea kononnya nanti akhirat nanti kita nampak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat image dekat mata kita. Untuk kita nampak image tadi, maksudnya Allah tak dekat depan. Tapi image tu dekat sini. Tapi kenapa Ustaz kena pusing panjang tu Ustaz? Dia sini balik pada asal pasal basic yang mereka ada bukan datang daripada Islam. Sebab dia orang gunakan Aristotle punya Maqalatul Arsh. Ya, Aristotle ada 10 rules yang diletakkan tentang benda existence tadi. Ada mass, ada volume, ada height, ada, bila dikata benda tu macam tu, inilah benda objek. So bila diorang gunakan Aristotle punya fahaman ni tadi, diorang nafikan apa yang ada berkait dengan Allah SWT daripada ayat-ayat yang datang. Contoh macam di langit, Allah Ta'ala dilihat. Allah Ta'ala dilihat, tak boleh. Bahkan Allah Ta'ala sebut tentang dirinya ada tangan ke, ada wajah ke, dia kata tak boleh. Sebab dia kata bila ada saja mass, ada volume, maka dia dah dikuasai ilmu masa dan tempat. Dikuasai ilmu masa dan tempat, maka bagi dia itu makhluk. Ini kononnya. Dan mereka, kumpulan ni, dia orang rasakan bahawa perbuatan mereka meletakkan Allah Ta'ala dengan kaedah akal yang mereka letak itu, mereka rasakan mereka sedang menyucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Itu basic. Tapi dari segi niat dia untuk bersihkan Allah dari sifat makhluk. Tapi benda ni pun kononnya mereka nak counter argument daripada golongan Mu'tazilah. Tak juga. Bahkan dia jadi Mu'tazilah. Diorang jadi Mu'tazilah dengan perbuatan tadi. Lalu dia nafikan melihat Allah Ta'ala. Bila dia kata Allah Ta'ala tak dilihat, di mana tak boleh dilihat depan, tak ada depan. Bila kita kata boleh dilihat, maksudnya dia mesti ada dekat depan kita. Bila kat depan dah berposisi dia bertempat dia
Sebab tu yang golongan Asy'ariyah macam kadang-kadang kita tengok yang sinar kalam kan. Dia akan kata Allah Taala tak ada depan tu, tapi dekat mata ni dibuat image. Akan created image dekat mata tu. This is last day. Ini cara mereka nak faham. nak explain macam mana Allah dilihat dari kiamat nanti. Sedangkan kita ahli sunnah kita kata akan lihat macam mana akhirat nantilah. Betul kan? Kita kata Allah Ta'ala lihat-lihatlah. Dia macam ni, kaedah kita ahli sunnah. Bila Allah Ta'ala sebut tentang dirinya apa-apa benda, walaupun dia sebutkan benda berkenaan, contoh macam dia katakan tak boleh kuasai masa, tak boleh kuasai tempat, tak ada volume, tak ada mass, tak ada sekian. Dia cakap macam tu pasal berdasar pada Aristotle punya kaedah. Bila Allah Ta'ala bagi tahu dia ada zat, dengan zat tadi yang kita kata kita melihat wajah Allah Ta'ala, mesti ada zatnya. Tapi dia kata tak. Created dekat sini ada image. Ini kelakar juga bila kita lihat geng-geng kumpulan, geng-geng yang Asy'ariyah Maturidiyah ni, bila berkumpul sekali, perbahasan ni pun tak settle. Sama-sama dua orang pun dah bertelagah. Kita sendiri kita dah ada satu idea yang jelas datang dari Quran dan Sunnah, bahawa kita akan lihat Allah Ta'ala hari kiamat nanti. Allah Ta'ala macam mana dia kata pada kita tentang dirinya, macam itulah Allah SWT. Cuma tidak ada bagi kita pengetahuan bagaimana untuk dibandingkan. Sebab Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dia kata macam dia mendengar. Dia mendengar, kita mendengar. Tapi mendengarnya Allah dengan cara dia. Yang maha tinggi, maha agung, maha sempurna. Kita mendengar cara kita. Macam tu juga patut kita aplikasikan kepada apa sahaja yang disebut tentang diri dia. Tapi masalah yang kita hadapi sekarang ni, bila macam kes yang aku nak naik atas, dengan terang-terangan kata-kata kumpulan ni, geng yang mengikut fahaman ilmu kalam ni, dia dengan terang-terangan dia menafikan ayat Quran. Betul. Dengan direct. Bila kita tanya soalan simple je, Nabi Isra dan Mi'raj. Isra ke Baitul Maqdis, Mi'raj ke Langit. buat apa? Buat apa? Bahkan turun naik Nabi SAW ketika apa? Ketika mana dapat perintah solat. Nabi ceritakan yang detail. Mula turun dah dapat perintah solat 50. Turun lintas jumpa Musa. Musa kata, Tuhan kau beri apa? Pergi naik atas balik, minta kurang. Minta turun naik. Daripada 50 jadi 45, turun 555. Jadi dah buang tanpa tinggal 5 je. 45 telah dibuang. Musa kata pergi naik balik. Jadi benda tersebut dengan jelas kita tahu bahawa naik turun tadi buat apa? Yang peliknya diorang tak boleh terima. Alasan dia tadi tak boleh bertempat di makhluk. Ulang balik benda ni yang awak cakap ni adalah Nabi cakap ke? Allah cakap ke? Ataupun kamu yang bermandai-mandai? Itu masalah dia. Dia bukan benda tersebut payah nak faham. Doa kita diangkat ke atas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, 144. Allah Ta'ala kata qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah lihat wajah bolong baliknya wajah engkau ke langit. Nabi tunggu datangnya wahyu alih kiblat. Nabi tengok ke Langit. Tengok ke atas, kenapa? Itu semua secara fitrahnya. Kita semua faham benda tadi. Tapi dalam masa yang sama, yang kita kata benda ni, yang kita pelik kan, kenapa berlaku ni? Sebab diorang mengagungkan falsafah Yunani punya ideologi tadi, Aristotle. Kalau kita dengar, banyak geng-geng Asy'ariyah ni, terutamanya, mereka puji Aristotle tu, melambung-lambung. Dia genius, dia sekian. Jadi dia nak gunakan Aristotle ni lah cara bagi memahami Quran dan Sunnah. Tapi Aristotle bukan Islam. Itu tak penting. Bagi diorang itu tak penting. Yang penting dia genius. Sudah. Pasal diorang ikut pasal ilmu kalam yang mereka amalkan adalah daripada Aristotle. Dia bukan Islam punya ajaran. Sebab tu diislamkan zaman Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Juwaini, diislamkan ilmu kalam tadi atau ilmu mantik atau logik. Logik Greek tadi diislamkan. Lepas diislamkan tadi, itu menyebabkan orang tak boleh detach daripada kaedah tersebut. Sebab tu orang akan nafikan. Walaupun Quran datang ni bagi kita tengok kenapa bila kita cakap itu ada orang tak puas hati bila kita kata mendahulukan akal ke atas nas. Ni lah dia. Contoh dia. Kenapa mereka mendahulukan akal daripada nas? Sebab pasal bagi diorang akal itu adalah dalil. Kita akal bukan dalil. Akal membantu kita faham dalil. Akal bukan dalil. Nak faham benda ni? Macam mana akal ni dengan dalil kita nak pergi ke jumpa mufti. Tanya soalan. Kita pun order Grab driver datang.
Nak pergi ni? Nak pergi mufti. Okay. Jawab mufti. Sampai pergi mufti, kita bertanya soalan. Dapat jawapan. Lepas tu bila kita turun, daripada Grab tu tanya, mufti jawab apa? Mufti jawab, tak boleh. Haram. Daripada Grab kata, tak betul tu. Halal sebenarnya. Faham tak? Membawa kita jumpa mufti, betul lah dia. Tapi dia bukan mufti. Akal kita macam tu, membawa kita kenal dalil. Tapi akal bukan dalil. Akal, dia bawa kita, dia guide kita untuk kenal. Oh ni, ini kita kenal. Jalan pergi mana kita kenal. Dengan akal. Tapi masalahnya akal itu bukan dalil. By itself bukan dalil. Tapi diorang tidak. Bagi diorang akal itulah dalil. Bahkan nas itu bukannya dalil. Saya tak faham macam kenapa, sebab tak ke macam dia macam menganggap macam nas sedia ada tu tak cukup. Padahal kita tahu Islam ni adalah agama yang komplit. Ulang balik pasal masalah dia orang mengagungkan falsafah, bukannya agungkan nas. Kalau letak Nabi sebelah, Aristotle sebelah, dia boleh pilih Aristotle. Ini problem dia. Macam contoh kita dengar. Dia kata tak apa minta kepada orang mati asalkan i'tikad Allah Ta'ala yang berikan. Nabi ajar apa? Nabi kata wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi kata pada Ibn Abbas, aku nak ajar kau beberapa kalimah. Antara yang Nabi ajar pada kalimah yang suruh dia jaga dan pelihara adalah bila engkau nak minta, minta pada Allah. Bila engkau minta tolong pada Allah Ta'ala. Ini Nabi punya sabda. Tapi ustaz-ustaz yang terlibat dengan ilmu kalam ni, Asy'ariyah Maturidiyah, dia akan kata asalkan kita percaya Allah yang bagi, mintalah pada orang mati tu pun tak apa. Nampak tak? Nabi punya sabda lain. Ayat mulut dia lain. Nampak tak? Dia boleh kata ini orang soleh buat. Macam mana orang soleh ni awak angkat setara dengan Nabi SAW? Ini realiti yang kita panggil apa dalam masyarakat kita ni. Pasal lah orang awam tak faham, kadang kita tengok dengan jelas. Minta per pokok boleh. Lepas tu dia orang marah bila saya kata bagi orang-orang yang berfahaman dengan fahaman yang sesat ni, dia akan kata bahawa minta dengan setan pun tak apa, asal i'tikad Allah yang bagi. Dia akan buka ruang kepada semua. Semua boleh. Semua boleh. Ada seorang ustaz di Kelantan, dia kata, minta bermusiam pun tak apa. Yang kafir pun tak ada masalah. Asal percaya Allah Ta'ala yang bagi. Ustaz tu orang kata minta berpokok pun tak apa. Asal percaya Allah Ta'ala yang bagi. So faham tak? Jadi, bila kita tengok macam ni, macam basic asal dia adalah, ini Nabi punya sabda, ini ustaz punya kata. Menang ustaz daripada Nabi. Dia tak boleh. Jadi realiti dia, sebab kita tahu dalam konsep ni kan, dia memang kita kata bila manusia tak faham, itibak kepada Nabi itu adalah wajib. Dan kita kata kenapa bila kita ni sering highlightkan tak boleh buat bid'ah, ikut sunnah. Hidupkan sunnah, matikan bid'ah. Mereka tak boleh terima. Sebagi dia adalah kalau ikut sunnah habislah ajaran tok guru dia. Tok guru dia ajar buat macam ni, tok guru ajar baca macam ni. Sunnah Nabi ada, tok guru dia suruh buat macam ni. Tapi bila kita hidupkan sunnah, matilah bid'ah. Betul. So diorang tak nak benda ni. Diorang nak kalau boleh tradisi amalan tadi. Macam keraian lahir Nabi. Setahun sekali sambut kematian orang-orang soleh punya mati, panggil haul. Haul panggil. Hari Hul. Orang-orang dekat India pun buat macam tu. Sambutan kematian tok guru dia. Kita pun buat juga. Hul imam ni, hul Imam Haddad, hul Tok Kupalo, hul sekian. So benda macam ni kita panggil apa? Yang bukan ajaran Islam. Tapi dia nak buat juga. Ini yang Nabi suruh. Ni yang dia orang buat. So realiti dia pasal pengagungan tu tak ada. Pengagungan kepada Nabi SAW tu tak wujud. Kalau kata kita agungkan Nabi SAW, maka tak ada siapa punya kata-kata setara. Jadi dekat situ yang kita kata kenapa kita ni gelak. Ada sunnah. Ahli sunnah, bila kita dengar sunnah Nabi SAW, dengar qala Rasulullah, kita sami'na wa ata'na. Yang diorang pula, bila dengar qala Rasulullah, tunggu dulu. Akal setuju tak? Kalau akal setuju, kita terima. Kalau berlawan dengan akal, kita kena pusingkan nas tadi sampai selari dengan akal. Itu sebab kenapa sampai sekarang bunyi dia keluar. Kalau bagi kita macam kita sebut tadi kan, kaedah ahli sunnah sebenarnya simple. Bila kita tanzih Allah Ta'ala daripada penyempurnaan makhluk. Kita isbat, kita tetapkan bagi Allah Ta'ala apa dia kata tentang dirinya. Sebutlah tangan ke, wajah ke,
Kaki ke apa semua. Apa saja disebut tentang diri dia. Mendengar, melihat, semua sekali. Tanpa tamthil. Atau tanpa tashbih. Tanpa kita serupakan dengan makhluk. Tanpa kita umpamakan dengan sebarang apa-apa. Sebab laisa kamithlihi syai'. Dia tak ada serupa dengannya suatu benda pun. Jadi kita tak boleh nak macam apa. Tapi bila kita tanzih dia pula dari keserupaan makhluk, kita tanzih tapi kita tanpa taktil atau takwil, tanpa kita buang maksud apa yang dicakap tentang diri dia. Dia kata dia marah. Mu'tazilah kata mana boleh Allah tak nak marah. Marah sifat makhluk. Allah tak marah. Sayang. Oh tak boleh. Mana boleh sayang? Sayang kita pun ada sifat sayang. Allah tak sayang. Macam tu sekali. Dia tak boleh percaya yang Allah ni adalah lain daripada... Dia bukan, dia beza macam ni. Kita faham maksud tu, kita kata faham maksud, tak tahu cara. Yang diorang pula buang terus sebab ada keserupaan. Alasan dia tanzih lah. Sucikan Allah dari sifat makhluk, buang apa berkaitan dengan Allah Ta'ala tentang makhluk. Jadi itu yang timbul tajuk tadi. Termasuk masalah yang Kiki cuba nak sebutkan tadi tentang tajsim atau mujassimah, menjisimkan Tuhan. Sedangkan bagi saya ingat Abu Bakar Al-Baqilani, dia jawab tentang perkara ni bila orang tanya tentang ini Asy'ariyah, ini Asy'ariyah Mutaqaddimin. Ya, Asy'ariyah yang awal, yang asal. Dia kata apa? Dia kata bila orang kata kalau sekiranya kita isbat bagi Allah Taala kalam ataupun wajah ataupun ulu di atas, mana kita menjisimkan Tuhan. Dia kata benda yang sama kita buat bila kita kata dia mendengar. Mendengar dia mesti ada pada dirinya, dia mesti ada zat dia untuk mendengar, melihat dan sebagainya. Tapi maha tinggi, maha besar dia dari keserupaan dengan makhluk. Kita akan limited mendengar apa yang dekat, mendengar apa yang dalam spektrum kita punya desibel yang kita boleh dengar. Kan benda yang jauh tak dengar, benda belakang dinding tak dengar. Benda terlampau tinggi pitch tak dengar, terlampau low pun tak dengar. Tapi Allah Ta'ala boleh dengar semua suara dalam satu masa daripada semua makhluk yang dia ada. Jadi ini perbezaan dia, dengar tetap dengar. Tapi masalah cara tadi takkan serupa. Macam tu juga kita patut faham pada masalah tangan ke, wajah ke, masalah melihat Allah Ta'ala di hari akhirat ke, semua tak patut berlaku pada kita penafian. Tapi dia kena nafikan awal-awal sebab kaedah ilmu kalam yang mereka pegang tadi, itu yang menjadi asas untuk mereka nafikan daripada Allah Ta'ala kedudukan ke, arah ke, wajah ke, dinafikan sebab itu, bukan sebab kerana Allah kata tak ada. Ini boleh saya kata macam asalnya niat baik, macam nak menyucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk, tapi mereka overextend benda tu. Boleh dikatakan macam tu. Kita tahu niat dia, tapi masa kita tahu bahawa benda ni bukan daripada Islam. Sebab benda ni tak pernah dikatakan oleh para sahabat. Macam bila sebut bila para tabi'in dan sebagainya. Atau macam zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Kan bila berlaku Mu'tazilah menguasai kerajaan, paksa orang kata Quran tu makhluk. Jadi simple logik. Tadi tak cakap, sekarang cakap. Itu je. Jadi baharu. Bila baharu, makhluk. Itu je. Dulu tak cakap, sekarang cakap. Lepas tu tertulis dekat atas mushaf. Dan kreatif makhluk lah. Tapi problem dia, orang ada masalah adalah Allah Ta'ala tak pernah cakap macam tu dalam Quran Karim. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal, ketika geng-geng Mu'tazilah yang lepas dia tu datang kumpulan-kumpulan macam ni pun sama. Dia yang bila kata apa, Allah Ta'ala berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara. Sama juga. Ini daripada Asy'ariyah. Keluar huruf tak ada suara. Dia kata, dia faham tak? Dia tak nak pasal kita. Dia kata kita bercakap huruf ada suara. So orang bercakap mesti lain. Ada orang yang letak kaedah akal tadi untuk buang. So, jadi bila kita lihat dalam Al-Quran Karim, contohnya surah Taubah, Allah kata apa? Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Jika ada siapa di kalangan orang musyrik minta perlindungan dengan engkau, minta pertolongan untuk lindung diri dengan engkau, fa'ajirhu, lindunglah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia dengar kalam Allah. Soalan. Kalam Allah tu apa tu? Okey, kalau dia kata Quran dibaca, yang baca Kiki. Quran Allah Ta'ala panggil apa? Quran yang Kiki baca. Kalam Allah. Kalau bertulis pun kalam Allah.
Bukan, itu kata Imam Ahmad kata, kau bagi sini pada aku, Quran atau sunnah, aku cakap. Pasal tak ada. Dia bukan masalah dia orang dengar kalam Allah direct daripada Allah Ta'ala. Tapi dengar daripada kita. Tapi setiap Allah Ta'ala panggil, kalam Allah. Sebab tu simple as that. Kita tak perlu masuk kepada mempersoalkan. Panggil Quran, kalam Allah, habis cerita. Yang kita kata macam, tapi yang baca Kiki. Bukannya. Apa benda dia baca. Okay. Di sini tajuk dia. Okay, dari segi masalah asal, perbuatan mereka ni konon macam nak menafikan keserupaan Allah dengan makhluk. Tetapi berakhir dengan menjadi mereka membatalkan Quran dan hadis. Quran datang, hadis datang, buang. Saya tadi macam kes masalah otak di atas ni. Ini ijma'. Literally Mutawatir. Doa kita naik ke atas. Nabi Isra Mi'raj Nabi naik ke atas. Allah sebut dalam Quran. Bahkan Sidratul Muntaha tu ada dekat atas. Bila Allah sebut dalam surah An-Najm kan, berkenaan dengan apa? Nabi lihat Jibril dan rupanya yang asal pada kali kedua. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia Muhammad telah melihatnya Jibril pada turun kali kedua. Inda Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha tu ada syurga tempat kembali. Memang benda tu disebut dengan directly dalam Quran Karim. Tapi diorang macam kita takwil. Bila tak kena dengan akal, takwil. Kita pusing. Ini masalah kita. Jadi segi asal benda ni, masalah mujassimah sebagainya, tuduhan yang diberikan hanya kerana kononnya sucikan Allah Ta'ala makhluk. Tapi last sekali, cara penyucian tadi adalah dengan mengabaikan semua pengertian yang datang daripada Quran dan Sunnah. Seolah difirmankan kepada kita, contoh macam Allah Sami'. Apa Sami'? Tak tahu. Abu Basir? Tak tahu. Kita kena nafikan. Kita pasal tak nak keserupaan. Kalau kata mendengar, mana terjemah Syekh? Habis tu Allah Ta'ala Sami'un Alim. Sebab tu ujung ayat 11 surah Asyura tu, laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sebab tu kita kat situ tajuk dia. Bila kita ambil portion pertama ayat tu, kita isbat untuk Allah Ta'ala apa dia cakap tentang dirinya tanpa kita tamthil, contohkan ataupun kita serupakan Allah Ta'ala dengan makhluk dia. Sebab laisa kamithlihi syai'. Tapi bila kita sucikan daripada sifat makhluk, jangan kita abaikan apa dia kata tentang diri je. Sebab tu di ujung tu dia kata wa huwas sami'ul basir. Takkan orang tak faham pula. Sami' basir tu kita pun sami' basir juga. Yang kita tanzihkan dia adalah keserupaan dengan cara makhluk. Tapi mendengar tu kita faham. Dia mendengar dengan cara dia sendiri. Ya, yang lebih agung, lebih mulia. Betul, kita dengan cara kekurangan. Macam tu dengan masalah wajah ke, masalah tangan ke. Faham kalimah tak tahu cara. Itu masalah dia. Yang ni dia tak boleh terima. Dia kata bahawa benda ni adalah benda yang dibuat oleh Ibn Taymiyah. Tapi sebenarnya Al-Baqilani yang dikatakan sebagai ulama Asy'ariyah lah, antara yang ikut Abu Hasan Asy'ari punya fahaman, dalam buku dia terangkan benda tersebut. Dia kata Allah di atas. Sebab tu kita Abu Hasan Asy'ari sendiri pun dia kata Allah di atas. Allah ada mata. Dia cakap yang tu. Macam orang tak kata macam tu lah. Tak perlu kita nak detailkan macam mana rupa dia, macam tak ada. Kita tak boleh macam mana soalan. Sebab tu Imam Malik bin Anas, bila ditanya kepada dia macam mana Ar-Rahman Asy-Istawa, dia jawab apa? Al-istiwa maklum. Engkau tahu, aku tahu. Mana engkau tahu maksud dia, aku tahu maksud dia. Wal kaifiyah majhul atau ghairu ma'qul. Tapi tentang Allah Ta'ala, dia tak diketahui atau tak masuk akal, sebab akal kita hanya boleh banding benda kita ada contoh. Allah tak ada contoh. Wal imanu bihi wajib. Iman dengan apa Allah Ta'ala cakap tentang dirinya wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Soal tentang dia macam mana tu adalah bid'ah. Itu je, simple je. Kenapa kita tak boleh pegang macam tu? Tapi lah macam kita bimbangkan kerana kononnya tak nak menjisimkan Tuhan lah apa benda. Tapi benda ni menjadi tajuk. Contoh macam lawak juga lah. Selama ni baru ni kita punya open day NMC. Jadi ada abang seorang tu datang jumpa saya. Dia tanya soalan tentang perkara ni lah. Dia katakan Allah tak nyengkui masa dan tempat dan sebagainya. Okay. Masa dan tempat, kalau ikut kita punya fahaman, adalah apa yang berlaku pada galaksi kita. Pusingan matahari, bulan dan sebagainya. Inilah masa dan tempat yang kita faham. Tapi bila sebelum jadinya langit dan bumi, apa konsep masa? Ada tak masa?
Okay. Bila Allah Ta'ala kata, Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Siapa yang kata ada masa? Walaupun bumi dan langit tak jadi lagi. Siapa yang cakap ada masa? Allah. Allah sendiri yang cakap. So kenapa diorang nak menafikan benda yang berkaitan dengan Allah Ta'ala? Mana Allah Ta'ala beritahu adanya masa. Yang masa kita dalam alam ni, itu tajuk kita. Masalah berdisi Allah Ta'ala, dia beritahu adanya hari. Awak cakap, awak kata bukan, kenapa? Fi sittati ayyam kan? Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Mana langit dan bumi tak jadi lagi, hari itu dah ada bagi Allah Ta'ala, ada. Dia kata fi yaumin fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Pada hari yang ia seperti 1000 tahun kamu bilang. So tidak ada tak hari? Sebelum langit bumi jadi, ada hari tak? Ada. Habis jadi lingkungan masa dan hari, masa waktu tadi pada Allah Ta'ala ada ke tak ada? Realiti daripada Allah Ta'ala bagi tahu, awak nafikan. Kenapa? So bila orang kata tak dilingkungi oleh masa dan tempat, awak cakap macam tu, Allah tak cakap macam tu. Termasuk masalah di atasnya Allah Ta'ala, dia cakap macam tu. Nabi ajar kita macam tu. So kenapa awak cakap benda Allah Ta'ala tak cakap tentang dirinya? Nabi tak cakap tentang tentang Allah Ta'ala. Siapa lebih tahu? Ini satu pembohongan yang sangat dahsyat. Hanya kerana Aristotle punya 10 rules tu, kita aplikasikan dan kita letakkan semua sekali, kena ikut peraturan tersebut. Kenapa? Tak, saya pelik sebab kenapa mereka tak boleh faham ni kan? Sebab kalau kita macam tengok balik, macam Ustaz pun sendiri pernah sebut pasal apa? Langit bintang-bintang ni dihiasi di langit yang pertama. Betul? Allah is beyond langit ke-7. So macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi atas. Atas lagi. So bayangkan like Kita Mi'raj Nabi cerita. Apa Nabi naik sampai ke 7. So bayangkan universe kita ni baru layer yang pertama tau, lapisan yang pertama. Ini belum lagi lapisan kedua, ketiga, keempat. Tak boleh bayangkan benda tu. Tak, dia ni kadang-kadang ada di kalangan mereka, dia salah faham pun ada. Ada di kita langit pertama bulan. Langit kedua marikh. Langit ketiga dia bilang. Ada. Dia kejahilan. Nak macam mana? Tapi realiti dia macam bila Kiki tanya soalan tu kan. Kenapa dia macam tak faham? It's not about tak faham. It's about takdis kepada guru. Guru cakap takkan guru kita tak tahu. Ulama ni wali takkan dia tak tahu. Dengar cakap wali takut pada wali. Dengar cakap wali lah. Ini ulama ni. Ulama yang alim ni takkan dia tak tahu. Sedangkan kita tahu bahawa manusia sebagai manusia, saya sebagai manusia, Syekh Hussein sebagai manusia, Imam Mekah sebagai manusia, kita boleh salah. Aplikasi ni masalah tak ada. Dia tak ada aplikasi kan, masalah manusia boleh salah. Sebab tu bila kita tengok dalam masyarakat kita sekarang ni, bila berlaku daripada orang-orang tertentu yang apa kata-kata yang kadang kufur, dia kata pindah jasad dalam Nabi Imam Ahmad ada roh Abu Bakar dan sebagainya. Tapi tengok di Selangor contohnya dia dapat tauliah, boleh mengajar di Selangor. Dia cakap Nabi Adam tu dunia jerai, ada tauliah. Kerajaan Selangor bagi tauliah untuk mengajar. Berapa ramai lagi yang buat mengarut. Lepas je, tak ada masalah pun. Menipu ke, berbohong ke, sebah hari palsu ke, bagi. Tak ada masalah. Pasal tadi, realiti dia, kes kadang-kadang, sebab apa? Sebab yang bercakap tadi bukan dia cakap sendiri. Dia bawa pada Tok Guru. Tok Guru ni, Tok Guru sekian-sekian. Takkanlah Tok Guru ni tak tahu. Jadi, kerana pentakdisan itulah menyebabkan mereka tak boleh ubah. Saya kira sebenarnya dengan jelas dalil. Cerita tadi kan macam kes ayat Quran surah Qasas 38, surah Ghafir ayat 37 tadi. Firaun suruh dia punya menteri bina bangunan untuk diintai Tuhan Musa. So kita faham Musa cakap Tuhan kat mana? Kat atas lah. Sebab tu dia nak intai Tuhan Musa. Aku rasa dia bohong, dia kata. Wah ini lahadun kadhibin. Aku rasa dia daripada orang bohong. Aku nak tengok Tuhan Musa. Boleh-moga aku boleh intai Tuhan Musa. Tapi yang peliknya kan, benda ni, okey, kerana dengan jelas dan terang, tapi kerana dia tak boleh ubah. Sebab Tok Guru dia kata. Tok Guru dia kata bukan macam ni. Ini fahaman bukan. Ini fahaman kita macam ni. Walaupun bertentang Quran dan Sunnah, tapi kena pusing ke Quran Sunnah tu ikut pada fahaman kita.
Sebab Tok Guru kita dah buat keputusan. Ini masalah kita. Sedangkan macam bila balik pada ahli sunnah, tak ada siapa yang maksum kecuali Nabi SAW. Sebab tu kita lihat di sisi para sahabat Nabi sendiri, ucapan mereka kan. Bila dengar macam ni, Abu Bakar kata macam ni, Umar kata macam ni. Tu kadang-kadang pertentangan kata-kata mereka sebab mereka tahu yang pihak A, B dan tak ada siapa terasa hati. Sebab apa? Dia tahu dia tak maksum. Yang dalam masyarakat kita, orang yang terikut tadi, Tok Guru ni, takkan Tok Guru ni tak tahu. Ini ucapan-ucapan yang kadang-kadang keluar yang memang menuju ke arah kesyirikan, menuju ke arah kekufuran, tapi tak boleh lagi nak dihukum. Kenapa? Dia Tok Guru, dia mesti tahu. Dia mesti cakap tu mesti dia tahu kenapa. Sentiasa diberikan alasan untuk membolehkan kata-kata berkenaan walaupun kata-kata dikufur. Sebab tu permainan macam ni, betul tak? Bila ada yang mempermainkan ayat Quran, mengejek-ejek ayat Quran. Saya nak naik kapal terbang, nak intai Allah, nak tengok ada tak kat atas. Macam dikatakan oleh kumpulan-kumpulan Wahabi, dia kata. Benda ni adalah benda kufur, kata-kata kufur. Dan ini dikatakan Fir'aun ni punya karakter akan sentiasa wujud dengan kesombongannya atau kebodohannya. Bab sombong satu benda lah. Bila orang tu berkuasa, dia akan berjadi macam Fir'aun. Dia rasa Tuhan, dia akan buat apa saja nak. Kebodohan pun akan timbul juga. Kerana dia punya karakter ni akan sentiasa muncul. Al-Quran Karim adalah kitab yang sentiasa memberikan pada kita karakter manusia yang dengan hari berlalu kita akan jumpa berulang balik. Siapa macam kaum Lut ada. Siapa macam Bani Israel ada. Siapa yang macam orang sekian ada. Siapa macam orang beriman ada. Akan sentiasa wujud. Untuk kita menjadikan dia iktibar dan juga pengajaran. Jadi macam Fir'aun tadi adalah. Tapi tengok bila benda macam ni kata-kata kufur keluar, tak ada seorang pun bercakap. Tak ada pensyarah universiti ke, tak ada apa presiden mana-mana mana pertubuhan mana-mana ke nak tegur, tak ada. Takkan tegur. Dibiarkan je. Biarkan. Tapi kalau awak pilot, awak jangan cakap pasal agama. Tu masalah dia. Awak tak ada kelulusan. Awak pun mu'alaf yang cakap pasal agama. Dia ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab bila benda tu salah daripada orang bergelar ustaz atau orang yang kononnya ada pelajar agama, kita biarkan. Biarkan cakap. Tak tegur. Dan ini disebabkan kejahilan kita sendiri. Tak ada, bukan. Masalah tadi masa ketaksuban. Kerana orang tu daripada grup kita. Cuma bukan grup kita. Laju kita tegur. Faham. Ni memang golongan yang tak boleh terima kebenaran. Sebab kita tahu kebenaran tu bukan milik seorang atau milik satu golongan. Inilah milik, boleh jadi sesiapa saja boleh jadi betul. Betul. Itu masalah. Itu realiti yang kita kata agama Islam ni agama yang sempurna. Sebab tu kalau sesiapa yang datang tanpa dalil, tanpa bukti, dengan idea, kaedah tersendiri, maka dia masalah. Macam saya sebut tentang masa tadi kan. Benda ni waktu yang abang tu tanya, betul dia diam. Betul juga. Kalau orang tu kata Allah tak lingkungi masa dan tempat, macam dia orang ambil Aristotle punya fahaman tadi. Dan Allah Ta'ala sebut dia jadikan langit dan bumi dalam 6 hari tu, apa dia cerita? So ada masa tak? Ketika Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi tu dalam masa 6 hari, ada tak hari tu? Betul juga, tak tahu. Tak ada. Dia pasal langit bumi tak ada lagi. Langit bumi tak ada lagi tau. Langit dan bumi tak wujud lagi. Mana Allah Ta'ala jadikan. Ada. Bahkan ditulis ketentuan makhluk sebelum langit dan bumi jadi. 50,000 tahun. Ada jarak ke? Ada masa tak? Soalan. Adalah. Takkan awak tahu pandai-pandai kata tak ada pula. But how it is, kita tak tahu. Kita tahulah. There's no benda tu ada tapi cara tak tahu. Cara tahu tak ada sama. Pasal cara kita mengira hari dengan pusingan matahari terbenam terbit. Di sisi Allah Ta'ala cara yang berbeza. Pasal Allah Ta'ala lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi, lebih besar, lebih berkuasa. Untuk apa dia kata dirinya, kita ada nafikan. Cuma cara kita tak serupa. Macam mendengarnya Allah Ta'ala, tak macam mendengarnya kita. Macam kalau Allah Ta'ala kata bersemayamlah dia. Macam mana? Janganlah samakan. Tu ada setengah orang kata yang mempertahankan fahaman ni lah kan sebenarnya kan. Dia kata macam bila kita dengar bulat-bulat sami'na wa ata'na, dia kata benda tu is blind faith. Macam kita bulat-bulat je percaya. Kita bulat-bulat je. Memanglah pasal benda ghaibiyat. So, kalau dia macam ni, takwilan hanya berlaku bila benda tu mustahil. Kemustahilan tu itu berdasar pada keadaan. Contoh, nak faham
Kalau kita tinggal di Malaysia ni, saya kata, Kiki, Hilmi, sorry lambat. Tadi ada rimau tengah jalan. Okay. Pada awak yang mendengar, kita tinggal Kuala Lumpur, kat PJ ni, biasa kata, rimau awak faham rimau apa? Minta maaf lambat, ada rimau tengah jalan. Awak faham rimau betul ke awak start fikir? Mesti benda lain masuk Ustaz Adli. Kereta Syekh kot. Okay. Tak kira lah. Okay. Maksudnya kita akan mula assumption kita. Bayangkan bukan yang asal, bukan betul. Tapi kalau kita tinggal di Kenya. Di Greek lah, di Greek. Greek. Jalan Greek. Pernah orang terlintas kan. Orang balik ke Kelantan. On the way ikut LPT, ikut Greek. Minta maaf lah lambat, ada rimau tengah jalan. Orang kampung fikir apa? Rimau. Kalau kita duduk kat Kenya, minta lambat ada singa tengah jalan. Singa betul lah. So basically benda ni penafian bila ada kemustahilan ikut logik akal. Tetapi soalan, boleh tak betul-betul rimau terlepas kat depan ni? Boleh je. Ada rimau terlepas daripada zoo negara. Jalan dekat PJ ni. Kita pun sangkut tengah jalan sebab rimau ada. Boleh berlaku. Okay, sekarang ni pada Allah Ta'ala, dia tak berbandingan. Bila dia kata ada ke tak ada, kita cuma terima. Sebab kita tak boleh mempersoalkan. Sebab kalau kita kata tak ada, kita dah tahulah, dah nampak. When you deny something, yang Allah Ta'ala kata tentang dirinya, awak dapat ilmu mana? Jangan pakai kaedah Aristotle tadi. Ini bukannya Allah Ta'ala bagi tahu. Ini assumption Aristotle letak. Awak pergi aplikasikan kepada nas Quran dan hadis macam mana? Itu realiti masalah dia. Kalau dia kata kita pegang pada tajuk ghaibiyat, macam contoh sungai syurga. Ini cerita kelakar juga. Bab-bab berkenaan dengan ghaibiyat yang lain, syurga punya sungai, syurga punya pokok. Geng-geng yang takwil ni, dia kata terima aja. Jangan tanya macam mana. Contohnya sungai syurga, ada sungai daripada madu. Kalau ikut logik akal kita, ujung sungai tu ada beribu-ribu juta-juta lebah duk keluarkan madu dari punggung dia. Berapa ekor? Kalau lembu, kalau sungai susu, berapa ekor lembu nak perah hujung tu? Okey, itu logik akal kita. Tapi kita tahu Allah Ta'ala kata kun. Jadi maka dia pun jadi. Itu je. Masalah kenapa tak boleh pegang itu? Kalau kita aplikasikan kat sini, sama pada yang lain-lain, settle masalah. Tetapi, ini masalah dia. Tetapi, kerana bila bercampur aduknya ilmu falsafah tadi, yang dalam falsafah Greek dan juga Aristotle punya atau Plato punya, diorang dah ada mindset tentang Tuhan. So ini kumpulan ni dia gabungkan mana teologi daripada agama tersebut dengan Islam, nak selarikan sama. Itu jadinya tu. Tapi saya rasa tu common mistake Ustaz. Memang ini masalah benda tu. Selarikan semua barang. Ini masalah dia. Tapi sebab tu kita kata benda ni lah punca asal masalah dia. Kalau dia kata boleh tinggalkan, kita balik pada salafus soleh punya cara faham, selesai masalah. Sebab tu diorang tak boleh refer balik fahaman yang mereka fikir ni kepada Abu Bakar ke, Omar ke, Uthman ke, Ali ke, 10 orang sahabat ni diberikan di syurga ke, ahli Badar ke, orang-orang baik tu Ridwan ke, orang-orang muhajirin awal, ansar awal. Tak boleh. Diorang akan sentiasa balik kepada yang lepas. Tapi Ustaz, boleh saya tanya, kalau macam kenapa susah untuk orang untuk membawa diri mereka untuk sami'na wa ta'na? Adakah takut disebabkan macam untuk yang belum Muslim lagi, okay, akan nampak, kenapa kau ikut macam agama kau ni membuta, cakap macam tu je lah. Padahal, tapi kita tahu dalam agama kita, what Allah has said, what the Prophet has said, kita ikut saja. Adakah sebab ada perasaan takut atau malu macam tu? Dia takut malu tu itu mungkin. Pasal kadang takwilan tadi dibuat untuk logik. So means that the logic tadi lebih dijaga banding dengan apa yang dikehendaki Allah Ta'ala dan Rasul. Sebab just because nak explain kat orang macam mana. Dia tak payah macam mana pun. Sebenarnya realiti dia pada sudut asal, macam kita lihat kan, macam kita kata kita rasa angin ada. Kita rasa angin ada ni dengan sebab kita nampak ke angin tersebut? Atau kita tengok kesan dia? Kan? Kita hanya percaya angin ada sebab kesannya. Sama juga dengan graviti. Bukan macam otak. Kan? Pokok goyang. Kan? Lepas tu kemudian itu
Kita rasa dia punya pergerakan. Kita hanya percaya dengan kesan. Dan Allah SWT macam tu, kita percaya dengan tanda. Kalau Tuhan sebut tanda-tanda dia. Inna fis samawati wal ardi. Ini surah Al-Jathiyah ayat 3. Sehingga di langit dan di bumi. La ayatil lil mu'minin, ada tanda-tanda untuk orang yang beriman. Wa fi khalqikum, pada penciptaan kamu. Wa ma yabuthu min dabbah, apa yang Allah jadikan melata daripada binatang-binatang yang melata. Ayatul liqaumin yuqinun, ada tanda untuk kaum yang meyakini. Waqtilafil laili wan nahar, perbezaan malam juga siang. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin, dapat turunkan daripada langit bentuk rezeki, itu hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, Allah hidupkan bumi selama ia mati. Wa tasrifir riyah, kan, peredaran angin, monsun barat, musim laut. Ayatul liqaumin yaqilun, ada tanda-tanda untuk kaum yang berakal. Ujung tu Allah kata apa? Tilka ayatullah, itu tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Natsluha alaika bil haqq, kami sampai kepada Muhammad dengan kebenaran. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun, maka dengan manakah cerita lagi selepas Allah dan tandanya akan mereka beriman. So memang kita kata dari sudut itu, ya. Adapun pada masalah kita bukan ikut membuta tuli, bahkan kerana beriman dengan Allah lah kita ikut. Kerana beriman dengan Rasul lah kita ikut. Tanpa ada iman tadi, kepercayaan tadi, kita tak mula ikut. Bukti kukuh semua dah ada. Kenapa orang masih nak cari bukti yang lain? Ya. Tapi ini masalah tadi. Jadi kadang-kadang kita sebut dari awal tadi, mereka mengagungkan akal mengatasi nas. Itu tajuk dia. Kalau nak kata benda tu hilang, ada yang hilang lah yang lain. Tapi kalau dia kata benda tu masih ada kekal, ni kita tak boleh buat apa. Dia akan kekal macam tu. Selama ni pun dia pusing balik. Tapi sentiasa yang dilagakan dengan nas tadi adalah kaedah-kaedah Aristotle letakkan, itu dijadikan sebagai basic untuk perkara tersebut. Okay? Okay. Alhamdulillah. Dan Ustaz, saya ada satu soalan lagi. Biasanya, saya tak berapa faham, tapi kadang-kadang saya terjumpa jugalah istilah ni. Iaitu furuk. Furuk bercabang lah. Furuk akidah. Adakah, saya nak tanya Ustaz, adakah akidah kita bercabang? Okay. Ini macam ni. Kalau tajuk berkenaan dengan furuk akidah ni, kalau dimaksudkan contoh macam detail. Maksud detail, contoh macam sungai syurga tu, macam mana rupa dia, bentuk lebar dia, apa bangunan dalam syurga. Syurga tu sendiri base. Okay. Tapi bila dia punya bangunan binaan, ada sebut kubah daripada mutiara, ada satu nas yang datang kata bata-bata daripada perak dan emas. Okay. Dekat situ boleh menjadi sebagai dipanggilkan furuk. Minor detail tadi yang akan timbul tajuk. Macam sangkakala tu macam mana saiz dia. Itu benda-benda macam tu, ya, kita akan kata furuk. Tapi masalah wujud je sangkakala tadi atau syurga tadi, itu bukan furuk. Sekarang ni macam berkenaan Allah SWT. Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Betul. Itulah dia patut kita beriman. Manalah kita cakap yang lain. Pasal Allah Ta'ala bukannya difikirkan dengan akal. Tak dicapai dengan akal pun. Jadi basis tu tidak untuk okay. Kadang-kadang macam ni. Yang kadang-kadang yang diorang sering sebut kata furuk dan usul ni, sebab diorang cuba untuk justify apa mereka buat tu masih lagi okey. Itulah kan Ustaz, tapi setahu saya dalam akidah mana ada cabang. Itu saya detail balik. Cabang tadi pada tajuk apa? Saya kena define balik. Benda yang usul dipanggil sebagai cabang. Sedangkan beriman dengan Allah Ta'ala, sebagaimana dia firman tentang dirinya sendiri, itulah iman bagian betul. Itu usul lah. Mana boleh kita kata pasal Allah Ta'ala tak dicapai dengan akal. Tak dicapai dengan akal. Betul. Kan? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Mereka tak meliputi ilmu tentang Allah Ta'ala kecuali apa yang dikehendaki dia. Itu je. Tak boleh lebih daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki atau mahukan untuk dia ketahui. Dan tidak diberikan ilmu. Hatta roh kita pun, roh kita sendiri, dalam surah Isra kan, Allah nyatakan yas'alunaka 'anil ruh. Mereka tanya kau Muhammad mengenai roh. Qul ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad, roh itu daripada urusan Tuhanku. Kamu tak diberikan ilmu mengenainya kecuali sedikit saja. Tentang roh itu sendiri pun hanya sedikit. Mana mungkin kita meliputi tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu para sahabat Nabi SAW sendiri kan bertanya kepada Nabi, hal nara rabbana yaumal qiyamati, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti? Dia tanya soalan tu. Sebab Nabi tak pernah ajar mereka untuk melihat Allah Ta'ala di muka bumi. Tak pernah ajar mereka lihat di sini. Maka Nabi cuma kata, bila Nabi cakap tak dilihat di sini,
Maka mereka tanya, kiamat nanti kami nampak tak? Maka Nabi siap beri kepada mereka gambaran tentang bagaimana akan mereka melihat kepada Allah Ta'ala nanti. Mereka berkata, adakah kamu akan berimpit-impit, bersesak-sesak pada matahari tengah hari yang tiada antara kamu dengan sebarang awan? Para sahabat kata tidak. Adakah kamu berimpit-impit, bersesak, ragu-ragu pada bulan malam 14, mana bulan purnama, yang tiada di antara kamu dengan sebarang awan? Para sahabat kata tidak. Nabi kata macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu nanti. Sendiri maksudnya Nabi dah berikan gambaran yang jelas. Cuma bila tadilah macam kes yang masih lagi pakai Aristotle punya kaedah tadi, tak boleh mass, volume, tak boleh ada. Maka dia pun start kata, diciptakan di sini image. Maksudnya bila kalau image diciptakan kat sini, depan tak ada. Macam kita macam Matrix lah. Betul. Ni tengok movie banyak sangat ni Ustaz ada. Kan dalam cerita Matrix tu kan semua benda tu berlaku bukan depan dia, dalam kepala dia. So tak ada depan, tak ada. Yang ada ni kat sini dibuatkan image. Ini to that extent punyalah nak menafikan tentang tak berjisim. Allah Ta'ala tak ada jisim lah. Tak ada inilah, tak ada itulah. Tak ada zat lah. Simple as that. Makin lama makin jauh tak ada. Kalau sebaiknya saya kata tak ada zat lah. Sebab tak ada. Kalau dia kata ada lah. Kalau ada depan kita. Dia tak boleh. Bila ada depan dia dah. Dia dah mula start bincang. Ada kedudukan. Dia dikuasai oleh masa. Ada tempat. Dan makhluk. Dia nafikan macam tu. Kononnya, tajuk asal kononnya untuk menyucikan Allah dari sifat makhluk. Tapi berakhir dengan kufur terhadap ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Okay? Ya. Alhamdulillah. And Ustaz, finally, bagaimana cara yang terbaik untuk kita macam nak menasihati seseorang yang mungkin tersilap dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa macam menghina atau memperolokkan mereka? Pertama sekali macam ni. Kalau kita kata nasihat, dia ikut kadar juga. Kadar nasihat ni ada kadar dia. Maksud kadar saya tadi, maksud dia ada orang yang kita boleh berikan dia kalau Allah kalau Rasulullah, nak ikut tak ikut sudah. Dan kadang-kadang kita tak perlu berdebat pun dengan mereka. Memang mereka jahil. Kejahilan mereka ada tadi tak membawa untuk kita mesti tukar pendirian mereka. Dan kadang-kadang macam kita sebutlah, macam kadang mereka bukan ahli sunnah. Itu balik asal. Faham. Bukan ahli sunnah. Sebab ahli sunnah ada karakter yang kita bincangkan itu kan. Kita kata sifat pertama dia adalah mengagungkan nas. Kalau yang pertama ni pun dia tak ada, dia macam mana? Kalau dia agungkan akal mengatasi nas, kita nak pusing macam mana? Every time kita kata kalau Allah kalau Rasulullah, dia akan kata tapi ikut kaedah ni, tapi ulama ni kata. Whenever dia oppose kalau Allah kalau Rasulullah bukan dengan penjelasan kalau Allah kalau Rasulullah sendiri, dia masalah lah. Kita tak ada peluang untuk memberikan faedah pada dia. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh ubah hati dia. InsyaAllah. Itu bukan satu cara yang mudah lah. Pasal dia punya basis. Cara dia memahami. Macam kita kata, ini cawan. Dia kata ni kambing. Kita kata ni cawan. Kambing. Kita buat bukti pun dia tak kata kambing. Nah, macam mana? Dia punya mindset dia telah dibentuk macam tu. Sampai kan bila bincangkan macam kes yang budak tadi lah. Yang dia kata dia lone aswaja. Dia dengan ucapan dia kata naik kapal terbang, nak intai, nak tengok ada Tuhan ke tidak sebagainya. Perbuatan kata-kata dia macam ni adalah kufur terhadap ayat Quran. Dengan jelas, direct. Tapi macam masalahnya, tengok, ada tak bercakap? Ustaz-ustaz dia ke, tok-tok guru dia ke, pesyarah universiti ke, yang kononnya kalau orang tak bukan bidang bercakap, dia orang akan tegur. Awak kan bidang awak. Tapi ketika orang macam ni bercakap, dia orang diam. Kenapa? Kenapa tak betul kan? Ini realiti yang saya perhatikan agak sedih. Kerana masyarakat Islam kita di Malaysia ni, kadang-kadang kita kata apa? Cuba konon untuk mempertahankan kumpulan, bukannya mempertahankan kebenaran. Kita ada kebenaran, kita ada qala qala Rasulullah, tapi kita menangkan qala Allah qala Rasulullah, kita menangkan kumpulan kita. Okay?